天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呀嘿哈流。那个地上的呀雨点儿大呀流，哎呀地上的呀雨点儿大呀流耶。Sekarang buka buku teks muka surat 35 ya. Ya, pelajar darjah 1 yang tak ada buku teks duduk sebelah pelajar darjah 2 dan baca buku teks mereka. Ya, baik. Cepatlah. Cepat sikit, cepat. Betul, cepat ya. Hari ini kita buat soalan matematik ya. Rumah Xiaoming ada 20 ekor kambing. Seekor kambing mati dilanggar. Kemudian mereka beli 4 ekor kambing lagi. Sekarang, ada berapa jumlah kambing yang tinggal? Saya, Cikgu Bai. Baik, Li Dongyao, kamu ke depan. Tolong tulis cara pengiraannya. Pada asalnya ada 20 ekor kambing. Bila seekor dah mati, masih tinggal 19 ekor. Lepas tu, tambah lagi 4 ekor. Sama dengan 23 ekor. Cikgu Bai. Kamu cakap. Jawapan salah. Tak perlu tolak satu masa ada 20 ekor. Kenapa pula? Bila kambing atuk Dayu di kampung kami mati dilanggar, dia seorang yang langgar kambing tu bayar pampasan. Seekor kambing jadi masih ada 20 ekor. Salah. Kambing yang mati dilanggar tu dah dimakan oleh atuk Dayu. Jadi tak ada kambing yang kurang. Apalah. Baiklah, pergi duduk. Salah tu. Pengetua Bai, kita tak boleh suruh pelajar darjah 1 belajar dengan darjah 2. Pemahaman mereka tak dapat ikut pelajaran darjah 2. Itu bukan masalah. Mereka akan faham juga lambat laun. Ini umpama tarik anak benih cepat tumbuh. Rangka pelajaran ada logiknya. Kena ikut langkah demi langkah. Keadaan di sini tak boleh mengikut urutan langkah demi langkah. Ia juga tak ikut logik. Awak orang baru, awak tak faham. Abang Bo, berapa harga benda ni ya? 180,000 yuan. Mahal betul lah. Pada mulanya, saya pun rasa mahal. Selepas awak kembali, saya tak berhati lagi. Kalau kita nak untung, jangan takut mahal. Tanpa alat ni, kita takkan dapat laksanakan projek besar. Tapi dari mana abang dapat duit tu? Awak tak payah risau tentang tu. Kalau tak ada duit, saya akan cuba buat pinjaman. Pergilah cuba. Pergi. Tangan saya pandai pegang cangkul je. Mana pandai gunakan benda tu? Awak ni. Hai. Hei, Tok Kemah. Harga benda ni memang berbaloi. Awak dah pernah datang. Saya tak perlu buat pengenalan, kan? Bagi dia ni cuba pula ya. Boleh je. Naiklah. Saya bawa orang yang paling lembab ke sini. Bila dia dapat belajar, saya akan bayar kepada awak. Baiklah. Yang ni gunanya untuk mengangkat. Cubalah. Saya cuba. Abang Bo! Wah, tengoklah. Dah bergeraklah. Yang ni pula jongkit. Abang Bo! Kita temani seorang budak bernama Vanka.
yang curi-curi menulis surat kepada atuknya pada malam sebelum Natal. Dalam surat tu dia cerita kehidupannya yang sengsara sebagai perantis di kedai kasut. Di Moskow yang sibuk, dia hidup dalam kesepian dan tak berdaya. Jadi pada akhirnya, dia minta datuknya bawa balik ke kampung. Sekarang, cikgu nak tanya pada kamu semua. Pada akhir teks, Vanka menulis pada sampul surat kepada datuknya di kampung. Adakah datuknya dapat terima surat ni? Kenapa ya? Sebab dia tak menulis lokasi tertentu. Betul tu. Jadi, maknanya Datuk Vanka tak dapat menerima surat dia. Kamu semua ada rasa sedih terhadap Vanka, tak? Ada. Jadi, bukankah sangat penting untuk kita menulis sampul surat dengan betul? Betul. Jadi seterusnya, cikgu akan mengajar cara yang betul untuk menulis sampul surat. Kamu nak tak? Nak. Cikgu Go. Cara menulis sampul surat sangat penting. Saya nak panggil pelajar kelas lain datang dengar juga. Tunggu ya. Tunggu tahu. Masuk. Cepat masuk. Jalan ke hujung. Masuk ke dalam. Masuk. Masuk. Masuk ke dalam ya. Masuk lagi. Inilah cara yang betul untuk menulis alamat pada sampul surat. Sekarang cikgu nak bagi kerja rumah bahasa, ya? Selepas balik rumah, setiap orang tulis sepucuk surat bersama sampul suratnya dan hantar kepada cikgu esok. Boleh tak? Cikgu, nak tulis pada siapa? Kepada siapa? Tak ada batasan. Kamu boleh tulis kepada sesiapa saja yang kamu rasa nak tulis. Dengar sini ya. Semua pelajar dengar sini ya. Cikgu nak setiap pelajar dari setiap darjah juga perlu buat kerja rumah ni ya. Faham tak? Kamu faham kan? Faham, cikgu. Jumpa lagi. Bye, cepat. Kita main bola. Tak nak. Saya nak balik. lagi tau. Mak saya ambil. Esok jumpa Jumpa lagi. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Jangan lari, perlahan sikit. Dia tinggal adik dia. Ya, jumpa lagi. Jumpa lagi. Ya, Dia cari. Besok datang. Main bola kan. cikgu Go. Sana. Itu pula Sebenarnya cikgu tak perlu ikut. Perjalanannya agak jauh. Oh. Cikgu kata saya tak memahami keadaan di sini. Saya kenalah ikut untuk memahami. Apa ni? Jangan tolak. Jomlah. Tak nak. Janganlah. Tak nak main lah. Cari sana laju. Atuk. Oh, dah sampai. Ya, baru je. Ini Cikgu Go. Apa khabar, Atuk? Mana Shushuan? Dia bawa kambing pergi makan. Oh. Ketahu apa? Sama macam manusia, kambing juga makan. 3 kali sehari. Betul. Memang betul tu. Bawa apa yang sedap ni? Wah, nampaknya kami akan tumpang makan kat sini. Oh, cepat. Ambil. Hanya ada lubang. Oh. Duduk. Aduh. Duduk. Makan Ya, duduk. Duduk. Ya. Terima kasih. Cuba rasa. Cuba celup dengan cili pedas. Dah masak. Tu dia. Si pengembala kecil dah balik. Pengetua Bai. Hai, dia ni Cikgu Go, cikgu sukarelawan. Ya, Sheshuan. Cikgu. Dah siapkan kerja rumah ke? Dah.
Bagus kerja rumah ni. Boleh tahan ya, Sichuan? Kejap lagi, Cikgu Gu akan mengajar kamu, ya? Nanti cikgu akan tahu, Sichuan ni dah boleh mengikut kelas darjah 6. Buku ni sebenarnya adalah buku teks pelajar yang lepas. Ya. Setiap hari kena banyak berjalan. Tapi jangan terlalu lama. Dan tolong jangan angkat barang berat, ya. Zochan pun tak bagi angkat. Kalau ada barang, dia sendiri yang akan pikul barang tu. Budaknya masih kecil, tapi dah mengendong beban yang berat. Saya dah jadi beban dia. Atuk jangan risau. Sekarang ni ada rawatan perubatan koperasi luar bandar di sini. Setiap kali Defu pergi ke daerah, dia mesti akan tanyakan Jabatan Kesihatan untuk Atuk. Asalkan masalah bayaran selesai, penyakit Atuk boleh diubati. Baguslah kalau macam tu. Lepas tu, cucu saya bolehlah nak pergi belajar, ya? Betul tu, ya. Vanka Hukov yang berusia 9 tahun dihantar ke tukang kasut yang bernama Alkin sebagai perantis pada 3 bulan lalu. Pada hari sebelum hari Natal, dia tak tidur. Selepas Tauke, isteri Tauke dan beberapa pekerja pergi sembahyang di gereja, dia telah mengeluarkan sebotol dakwat daripada almari Tauke-nya. Dia ambil sebatang pen yang hujungnya berkarat dan menulis surat dalam sehelai kertas putih yang renyuk. Selepas meratakannya kepada atuk yang disayangi dan juga Konstantin Makarich, saya sengaja menulis surat ni untuk mengucapkan semoga atuk meraihkan hari Natal dengan gembira. Saya tiada ibu atau bapa, hanya atuk saja saudara yang saya ada. Kenapa tak sambung baca? Cikgu, atuk saya kan dekat luar. Dia dapat dengar. Kalau dia dengar, mesti dia sedih. Oh, baiklah. Jangan baca lagi. Cikgu ajar kamu cara tulis sampul surat. Cikgu, saya tahu tulis sampul surat. Kamu dah tahu? Kamu tulis surat ni pada siapa? Kepada mak saya. Kenapa? Dah penat ke? Pengetua Bai, tahu tak apa yang Shoshuan curi-curi tanya saya tadi? Apa dia? Dia tanya, bila saya akan tinggalkan Mini? Oh, saya kan baru je datang. Kenapa dia tanya bila saya nak pergi? Kalau cikgu sukarelawan datang dan pergi, lebih baik jangan datang. Macam ni, selepas membina hubungan baik dengan pelajar, mereka perlu balik ke bandar pula. Mestilah pelajar akan rasa sedih. Sebelum ni, ada cikgu sukarelawan datang dari Guangzhou. Sichuan sangat suka pada dia dan selalu tanya pada dia tentang hidup di Guangzhou. Selepas cikgu tu balik ke Guangzhou, Roh Sichuan pun macam ikut bersama dia. Dengarnya Mak Sichuan di Guangzhou. Hanya dia dan datuknya tinggal di sini. Semasa mereka ke sini, ada 4 anggota keluarga. Ada mak dan ayah. Dia dan datuknya. Lepas berusaha keras membangunkan tanah dan hampir siap bina rumah, ayahnya sakit tenan. Hospital tak dapat ubati. Jadi dia pergi hospital besar di Yinchuan. Akhirnya, duit dah habis dan meninggal. Semasa datuknya pergi mengembala kambing, batu yang bertebangan telah menyebabkan pinggangnya cedera. Untuk jimatkan duit, dia bertahan tak nak jumpa doktor. Akhirnya, penyakit pinggang yang berterusan.
Pinggangnya dah tak bertenaga dan tak boleh buat kerja berat dan perlukan jagaan. Maknya pula pergi bekerja di Guangzhou beberapa tahun lalu untuk melansaikan hutang mereka. Kemudian tak ada berita tentang dia. Kenapa? Kan awak dah mendalami keadaan di sini. Inilah hakikat yang sebenarnya. Si Xuan tu seorang budak yang cerdik dan berotak yang cerdas. Tapi apa yang penting, dia budak yang suka belajar. Daya belajar sendirinya pun kuat. Sayang kalau tinggalkan budak macam dia. Sebab itulah saya datang ajar dia. Kelas tambahan setiap hari. Setiap hari ke? Iyalah. Selagi berpeluang, saya akan meluangkan masa untuk mengajar pelajar di sini. Sebelum ni, awak kata saya tergesa-gesa tarik benih supaya cepat tumbuh. Tapi saya memang dah tak ada cara lain lagi. Kita tak tahu bila dan apa sebab yang akan sebabkan pelajar tak dapat datang. Si Juan tu boleh lagi sebab rumahnya dekat. Kalau pelajar tu tinggal jauh atau tinggalkan kampung ni atau pergi tempat lain, saya memang tak boleh nak buat apa. Awak maksudkan Hai Chun Ling pelajar darjah 6? Ya, dialah. Cikgu Lee kata dia akan bekerja di Fujian. Ya. Penjaga Hai Chun Ling dah palsukan umur dia. Mereka nak dia pergi bekerja di Fujian. Kalau saya tak bawa dia balik dari bas, mesti dia dah pergi sana. Memasukkan umur? Semua penghuni di sini ialah penghijrah Rio Zhuang. Keadaan mereka rumit, awak takkan faham. Bukan semua penjaga seperti penjaga di bandar yang mengharapkan anak-anak mereka boleh belajar dengan tenang di sekolah. Memandangkan dia dah balik, kenapa masih tak datang sekolah? Penjaga dah merajuk. Jadi budak tu pun merajuk juga. Tak datang sekolah sebab merajuk. Betul juga kata-kata ayah Hai Chun Ling. Selagi pelajar tamatkan pelajaran sampai darjah 6, saya takkan kisah. Tapi selagi budak ni belajar di sekolah kita, saya mesti pastikan dia belajar lebih banyak ilmu budaya. Biarpun dia tinggalkan kampung ni sampai saya tak dapat nak ajar, sekurang-kurangnya dia berilmu. Ilmu tu berguna di masa depan, betul tak? Ini saja yang kita boleh wariskan kepada pelajar. Tidak, saya tak boleh biar dia kerja di Fujian. Esok awak gantikan saya. Saya nak pergi ke Jabatan Pembangunan. Macam mana sekalipun, Hai Chun Ling mesti terus belajar. Tahu tak betapa buruknya kesan pengaruh awak halang bas hari itu? Kerjasama Timur Barat adalah usaha oleh dasar-dasar negara kita. Pekerja asing di Fujian memperoleh pendapatan yang tinggi. Ini satu perkara yang baik. Kenapa awak nak menghalangnya pula? Saya tak kata hal ini tak baik. Tapi pekerja mesti berumur 16 tahun. Saya tahu Jabatan Keselamatan Awam dah campur tangan dalam siasatan ni. Anggota polis pun dah cakap, sini kan kampung. Di tempat terpencil, bayi yang lahir di kampung petani, satu, tak ada sijil kelahiran. Yang kedua, tak ada orang yang nak buat pendaftaran isi rumah sekarang ni. Awak rasa siapa je yang nak daftar sijil pendaftaran isi rumah ni? Jadi, mereka daftar umur mengikut keperluan mereka. Siapa dapat siasat? Siapa yang dapat mengawal? Kalau macam tu, tak perlu kawal lah. Jadi apa gunanya pegawai jabatan kerajaan macam awak ni? Awak berpeluk tubuh dan melihat budak-budak berhenti sekolah untuk pergi bekerja. Jadi apa gunanya dasar pendidikan wajib selama 9 tahun yang ditetapkan negara kita ni? Jangan memekiklah. Pengetua Bai, saya tak dapat nak uruskan hal ni. Awak pun tak boleh nak buat apa.
Awak tu cuma pengetua sekolah hijrahan aja. Kenapa bersusah payah nak pikul tanggungjawab ni? Cubalah fikir. Tak ada orang akan pandang berat pada awak dan sekolah tu. Sekolah hijrahan kecil ni mesti dipandang rendah ke? Walau sekolah tu kecil pun, saya tetap pengetuanya. Saya perlu pertahankan urusan pelajar. Biar saya kira ya. Hai Chun Ling berumur 15 tahun. Tahun depan 16 tahun. Dia dah cukup dewasa. Dia dah layak untuk pergi kerja. Tak ada gunanya awak halang dia setahun. Cuma saja tamat sekolah rendah aja. Biar saya bagi tahu awak. Hai Chun Ling daftar untuk kumpulan seterusnya. Masih nak halang? Saya halang. Oh, masih halang. Lepas 2 bulan, dia akan mendaftar lagi. Masih nak halang lagi ke? Saya tetap halang. Kenapa pula awak masih nak halang Hai Chun Ling? Kenapa tak halang budak lain? Baik bila stesen pemeriksaan di depan kampung, awak halang bas lalu je. Biar saya bagi tahu awak. Dalam kumpulan seterusnya, selain dia, ada lagi budak sekolah yang daftar untuk bertolak pada 20 hari bulan-bulan depan. Murid-murid, siapa di antara kamu semua ni yang sudi untuk baca surat yang ditulis semalam di hadapan semua orang? Saya. Ayah yang disayangi, saya menulis surat kepada ayah. Dah lama saya tak berjumpa dengan ayah. Apa khabar ayah di Xi'an sekarang ni, ya? Mak cakap ayah akan pulang ke sini pada tahun baru akan datang. Katanya ayah akan beli sepasang kasut baru dan beg baru untuk saya. Saya dah besar. Terima kasih, ayah. Pengetua Bai, kenapa ni? Ma Ziabo, Maru, Li Yulong. Betul ke kamu dah daftar untuk pergi bekerja di Fujian nanti? Kenapa tak bagi tahu cikgu? Ayah saya kata, jangan bagi tahu cikgu. Dia takut cikgu timbulkan masalah. Boleh ke macam tu? Saya tak kisah pun. Iya. Pengetua Bai dah datang. Mak ayah Ma Ziabo, Mak ayah Maru, dia dah datang. Mak ayah Li Yulong, awak semua ada kat sini. Jadi saya nak cakap, umur 3 budak ni belum lagi genap 16 tahun. Ikut peraturan, mereka tak boleh kerja. Pengetua Bai, jangan marah dulu. Awak semua sedang musnahkan budak-budak tu. Mereka belum tamat sekolah rendah. Demi cari sedikit duit, awak dah musnahkan masa depan mereka. Pengetua Bai, anak saya yang lembab tu dah 3 tahun belajar darjah 4. Apa yang dia boleh buat? Dia cuma tahu lepak ke sana sini dan tangkap ikan di sungai. Baik pergi kerjalah. Belajar ni bukan hanya untuk pelajari ilmu budaya. Kenapa peraturan tetapkan pekerja berumur 16 tahun? Budak yang berumur 16 tahun baru tahu berfikir dengan munasabah dan boleh bezakan betul dengan salah. Pengetua Bai, kalau nak tahu, masa anak saya 10 tahun, saya dah bawa dia kerja di ladang. Tengok badan dia besar, tinggi sekarang. Baik Sudahlah dia... tu. Apa awak cakap tu tak ada kena-mengena. Masalahnya, mereka dah 16 tahun dah. Ya, dah 16 tahun. Dah 16 tahun. Ya, betul tu. Mereka dah genap 16 tahun. Dari kecil awak mengajar mereka. Segala budi awak tu, kami pastikan takkan lupa. Tapi, memandangkan ada dasar untuk pergi bekerja. Bagus juga mereka pergi bekerja. Betul tak? Betul. Apa sekalipun, hanya budak berumur 16 tahun boleh pergi bekerja. Pengetua Bai, mereka dah 16 tahun lah. Berani kau awak bersumpah? Pengetua Bai, kan anak perempuan awak juga bekerja di Fujian. Kenapa tak suruh dia balik, terus belajar, masuk universiti untuk jadi sarjana ataupun doktor? Betul tak? Betul tu. Anak awak tak ada di sisi awak. Isteri pula dah meninggal. Jadi awak nak mereka temankan awak. Apa yang awak merepek ni? Saya salah cakap ke? Memang betul Awak... pula. Cuba baca. Dia ada apple. Dia bawa apple tu Dia bawa apple tu kepada kawan baiknya. kepada kawan baiknya. Kemudian, mereka pun kongsi. Kemudian, mereka pun kongsi. Makan apple itu bersama. Makan apple itu bersama. Kelas dah tamat. Terima kasih, cikgu. Bila sampai sini, siapkan kerja di sini. Lepas tu, kena pergi sana pula ya. Dan uruskan yang di sana.
Pengetua Bai! Pengetua Bai! Pengetua Bai! Pengetua Bai! Kenapa dengan dia? Pengetua Bai, tak apa-apa ke? Tak apa-apa. Kenapa? Surat ni daripada Mak Ziabo. Ini kerja rumah dia. Oh. Pengetua Bai yang disayangi, saya menulis kepada pengetua. Moga gembira setiap hari. Saya minta maaf. Saya berbohong kepada pengetua dan tak beritahu yang saya akan pergi bekerja di Fujian. Saya takut pengetua bertengkar dengan ayah saya. Kabarnya pengetua bertengkar dengan ayah Hai Chun Lin sampai cermin mata dipecahkan oleh dia. Ayah saya itu kuat. Semasa dia bergaduh dengan pakcik saya, dia pernah patahkan ibu jari pakcik saya. Saya takut pengetua cedera. Sebab itulah saya tak berani beritahu. Ayah saya bergaduh dengan pakcik sebab ayah saya tak mampu nak bayar hutang. Pakcik marah dan kutuk ayah Haiwan. Pengetua Bai, saya dah berumur 15 tahun. Umur pada nama dah 16 tahun. Saya dah boleh pergi kerja. Saya nak kerja, cari duit demi keluarga. Saya tak nak keluarga pinjam duit dari orang lain. Pengetua Bai, saya tak pandai belajar dan saya tak nak belajar. Saya pun nak pergi cari duit sama macam Kak Memiau. Sekarang perhatikan nilai tempat sah dan puluh, ya? Apa khabar? Awak ni cikgu sukarelawan yang baru tu ke? Apa khabar? Ya. Nama saya Madefu. Saya dulu pelajar Cikgu Bai. Nama saya Guo Mingha. Saya kenal awak. Awak nak jumpa Cikgu Bai? Ya. Dia dalam bilik tu. Makan pun belum. Jadi saya pergi jenguk dia lah. Yalah. Cikgu Bai. Defu. Ya, saya ni. Masuklah. Defu. Nasib baiklah. Awak datang, teman. Saya minum. Debo beritahu saya yang cikgu tengah bersedih. Kenapa ni? Defu, saya nak tanya awak. Saya memang ada buat silap ke? Cikgu ada buat silap? Cikgu buat silap apa? Cikgu sentiasa mencuba berkhidmat untuk sekolah ni dan fikirkan pelajar. Kalau bukan kerana cikgu, kami buta huruf.
Tapi saya memahami keluarga Hai Chun Ling. Ayah dia pernah datang jumpa saya. Hai Chun Ling. Hai Chun Ling. Dia tu sama macam Syekh Hua masa dulu. Cerdik, merendah diri. Kalau dia dapat terus belajar, pasti dia boleh berjaya. Masa Syekh Hua dulu, saya tak dapat nak halang dia. Sebab tu dia berhenti sekolah. Tapi berhenti sekolah bukan penamatan, tapi satu permulaan. Nasib masa depan seseorang tak dapat diramal, termasuk jodoh dan kehidupan masa depan. Ayah, Hai Chun Ling kata pada saya, yang saya nak pelajar-pelajar tinggal di sini untuk temani saya. Dia tu cuma mengarut je. Dia tak tahu apa. Cikgu tak perlu nak simpan dalam hati. Tapi saya dah dengar kata-kata tu. Saya tengah fikir, kata-katanya tu memang benar ke? Ibu bapa tak nak anak-anak mereka pergi sekolah. Dan anak-anak pun dah tak nak pergi belajar di sekolah. Saya rasa sayang sebab mereka dah tak nak belajar. Tapi, saya seorang guru. Saya nak didik pelajar untuk jadi baik. Setiap kali mengajar seorang pelajar, saya dapat kurangkan rasa sesal dalam hati saya. Saya tak nak rasa sayang dan sesal. Minum, Cikgu Bai. Cikgu Bai fikir macam ni. Kalau masa dulu, budak tak belajar, memang tak ada masa depan. Hanya jadi petani atau pengembala kambing atau punggah bata-bata. Tapi sekarang dah tak sama. Mereka boleh pergi bekerja di Fujian. Manfaat di sana baik dan dapat cari duit. Satu hari mereka juga berpeluang untuk melanjutkan pengajian. Kenapa ni? Saya salah cakap ke? Awak berpakat dengan mereka. Hah? Ini adalah satu pembohongan. Bukan manfaat baik. Ini satu perangkap besar yang boleh menyebabkan awak terperangkap secara sukarela. Saya belum habis cakap lagi. Oh, disebabkan manfaat yang baik. Jadi awak rasa belajar dah tak berguna, kan? Saya tak cakap macam Keluar tu. dari sini. Cikgu Bai, Jangan panggil saya cikgu. Cikgu Bai. Awak Cikgu. keluar. Keluar Cikgu. dari sini. Ambil barang awak. Lepas tu keluar. Pergilah. Buat propaganda untuk bekerja di Fujian. Awak gunakanlah slogan. Belajar tak berguna. Cari duit paling penting. Tak apa-apa ke? Dia mabuk. Hati dia memang tak baik baru-baru ni. Tolong jagakan dia, ya? Ya, jangan risau. Saya ada. Awak tak apa-apa? Tak apa-apa. Hati-hati. Pengetua, Mazia berkata dia tak akan datang ke sekolah lagi mulai pada hari ini. Selamat pagi, Cikgu. Pengetua Bai. Selamat pagi, Cikgu. Ya. Cikgu Go, nasib baik awak datang. Hari ini, tolong gantikan kelas saya, ya. Saya nak pergi Jabatan Pendidikan.
Nah. Minum air ni. Baru lega. Terima kasih, Tuan. Kampung Mining akan jadi pekan Mining nanti. Lepas zon penjerahan Diozong diletakkan bawah kawalan kerajaan tempatan. Awak tak perlu datang jauh-jauh sampai beratus kilometer. Sampai masa tu, Tuan dah tak perlu risau tentang saya lagi dah. Apa yang awak cakap ni? Tuan, tahu tak apa sebab saya datang jumpa Tuan hari ini? Mestilah saya tahu. Saya dah hantar laporan awak tu. Jadi, ada apa-apa berita baik? Kalau ada berita baik, mesti saya dah hantar surat awak serta merta. Saya takkan biarkan awak sia-sia datang ke sini. Cikgu Bai, saya faham isi hati awak. Tapi umur pelajar bukan di bawah kawalan Jabatan Pendidikan. Saya tak dapat buat apa-apa. Tuan dah cuba sedaya upaya ke? Awak cakap apa ni? Mestilah saya dah cuba. Baiklah. Jadi biar saya... Tunggulah sekejap. Saya belum habis cakap. Cikgu Bai, tentang pertandingan choir tu, awak perlu buat persiapan dengan segera nanti, ya. Itu acara penting bagi Jabatan Pendidikan Wilayah pada tahun ni. Kena menyanyi, main alat muzik. Awak mesti ketuai choir tu. Jangan sambil lewa. Saya nak mengajar dalam kelas dan uruskan sekolah. Saya tak ada masa. Nanti, Cikgu Bai. Tolonglah faham. Acara tu mempengaruhi penilaian komprehensif sekolah dan juga peruntukan tahunan untuk sekolah. Kenapa pihak Tuan asyik mengadakan acara formal yang tak bermakna? Saya dah hantar laporan taman permainan. Tapi peruntukan masih belum diluluskan. Pengetua Bai, harap awak bersabar, ya. Awak kena tunggu. Lepas pekan Mining siap, awak boleh terus memohon dengan kerajaan tempatan nanti. Peruntukan mereka lebih baik dari peruntukan kat sini. Untuk menunggu perubahan, hubungan pentadbiran ni, sanggup pula Tuan biarkan taman permainan dalam keadaan teruk, ya? Aduh, awak ni kan memang degil lah. Awak tak tahu ke kewangan daerah kita ni? Macam awak je ada masalah. Orang lain pun ada kesulitan. Sudahlah, jangan marah, ya. Saya memang nak tolong awak. Globe ni dihantar untuk sekolah menengah di daerah. Saya memang simpan satu untuk awak. Bawalah balik sebagai bantuan mengajar. Jangan lupa untuk buat persiapan pertandingan choir. Awak janji, ya? Nah, ambillah ni. Dah lama kamu semua tak ada kelas muzik, kan? Ya! Nak hadiri kelas muzik tak? Nak! Baik, simpan semua buku teks tu dulu, ya? Baik! Hari ini kita relax. Cikgu dengar lagu-lagu di sini sangat merdu. Jadi ada sesiapa yang sudi nak menyanyi tak? Saya! Jinhua. Cikgu, saya nak nyanyi lagu Potong Daun Kucai. Potong daun kucai, bagus. Tanggal 13 bulan Mei, pakcik nak datang. Mak suruh pergi potong daun kucai, daun teratai kembang. Eyo, bunga dah berkembang mekar. Pakcik dah datang, aku perlu cepat-cepat. Anak perempuan berpakaian sopan, bunga teratai berkembang. Marching, mari. Cikgu, saya nak nyanyi daun kucai hijau. Daun kucai hijau, bagus. Halaman rumah penuh dengan daun
kucau hijau. Biarkan ia tumbuh dengan begitu menghijau. Jangan potongnya. Biar ia tumbuh dengan menghijau. Keharuman bunga merah di gunung diuban. Semerbak di merata tempat. Siapa lagi nak nyanyi? Saya. Baiklah. Zoyan. Lagu apa kamu nak nyanyi? Cikgu, saya tak tahu apa tajuknya, tapi mak saya ajar nyanyi masa kecil. Berjalan-jalan semakin jauh. Semakin jauh dia pergi. Air matanya jatuh meleleh. Hayo, air mata banjiri hatinya yang sedih. Berjalan-jalan semakin jauh. Semakin jauh dia pergi. Roti diuncang, kain mula berkurangan. Ya. Air mata banjiri hatinya yang sedih. Berjalan-jalan semakin jauh. Air mata banjiri hatinya. Air mata membanjiri hatinya yang sedih. Pengetua baik. Ya, tengoklah. Saya dah buat kunjungan ke rumah dan suruh balik ke sekolah. Biar mereka belajar lagi. Sekarang tengah kelas muzik. Lagu-lagu mereka merdu sangat. Betul tak? Ya! Baguslah. Mereka dah balik ke sekolah. Baguslah. Baguslah macam tu. Bagus. Kebetulan, kita akan sertai pertandingan choir yang akan diadakan nanti. Kamu nak tak? Nak! Kamu semua suka tak? Suka! Pengetua baik, kenapa kita nak sertai pertandingan choir pula? Jabatan Pendidikan minta setiap sekolah untuk menyertainya. Boleh tak kalau kita tarik diri? Saya rasa pada masa ni, belajar yang paling penting. Dah ubah jadual waktu supaya mereka dapat habiskan sukatan pelajaran. Cikgu gua, sekarang ni awak yang tergesa-gesa nak tarik benih. Mana risalah pertandingan choir tu ya? Oh. Risalah tu saya ingat saya letak dekat dalam fail sukatan pelajaran. Awak letak kat mana? Kat sini. Kat sini. Tengok. Bilangan peserta seramai 25 hingga 30 orang. Pakaian mereka mesti seragam. Pakaian perlu disediakan oleh setiap pasukan sendiri. Murid-murid,
Hari ini kami kumpulkan kamu semua sebab ada satu pengumuman penting. Apa dia, cikgu? Apa dia? Apa cikgu? Ada sesiapa yang nak sertai pertandingan choir tak? Saya, cikgu. Saya nak masuk pertandingan choir, cikgu. Saya nak Dengar sini ya. Pertandingan choir ni akan diadakan sebelum 20 hari bulan depan. Saya. Ada satu perkara lagi. Pertandingan choir ni hanya memerlukan 25 hingga 30 orang saja. Jadi cikgu kena lantik peserta. Saya. Cikgu, bolehlah. Saya, cikgu. Saya, cikgu. Saya nak masuk. Saya nak masuk choir, cikgu. Saya minat. Kita tak payah lantik lah. Setiap pelajar pun boleh sertai. Tak ada yang tercicir. Atuk, kentang dah dipanaskan dalam periuk. Kambing-kambing dah makan dan saya dah belah kayu tau. Saya pergi ke sekolah dulu. Cepat pergi. Baik. Makanlah dalam perjalanan. Bagi kawan kamu makan. Mak, cepat dah lambat ni. Ya, Awak kamu cepatlah pergi sikit. dulu. Nanti Mak kejar. Aduh. Baiklah. Ya. Hati-hati Saya dah tuan lambat nanti. lah. Ya. Jangan berlari. Berjalan-jalan. Hei, Xiaoyan. Perlahanlah sikit. Panjang lengan. Yang tu sudah. Ke depan. Perlahan sikit. Seterusnya. Angkat tangan. Banyak uniform perlu ditempah. Jabatan Pendidikan akan luluskan peruntukannya ke? Peruntukannya cukup. Sini. Boleh keluar. Pergilah main. Cepat. Janganlah sana. Sini pula. Sepak sinilah. Devo! Tak pandai sepak lah awak ni. Dekat sana tu. Apa betul? Kalau dah datang, kenapa tak masuk? Tak perlulah saya jerit. Nah, Cikgu Bai? Ya. cepatlah tengok sini. Dah ukur dah, cikgu. Mesti cantik baju kita nanti kan. Alah. Nampak sana. Sana. Awak tak salahkan saya lah. Jom, dekat sana. Mana ada macam tu? Kita main set tiam. Okey, Awak jadi dulu. okey, Awak okey. jadi dulu. Sekejap lagi saya akan hantar maklumat Datuk Zojuan di daerah. Kali ini maklumatnya dah lengkap. Lepas Jabatan Kesihatan buat pengesahan tentang dia, mereka akan luluskan duit. Balik dekat sini pula. Baiklah. Sepak sinilah. Terima kasih ya. Apalah, tak pandai sepak lah awak ni. Saya masih tengah cari salinan fail yang boleh membuktikan umur budak tu. Harap apa cikgu betul? bersabar. Apa lagi ni? Tak payah susah-susah lagi. Dah ukur baju. Saya dah lupakan Dah ke? Cepatlah tengok sini. tentang hantu dah. Ni dah ukur dah, cikgu. Mesti cantik baju kita nanti kan. Bangkitlah orang yang tak mahu jadi hamba. Bina tubuh besar baru dengan darah dan daging kita. Bangsa Cina menemui waktu paling berbahaya. Setiap orang dipaksa mengaum buat kali terakhir. Bangkit, bangkit, bangkit. Kita semua sehati jiwa menentang senjata api musuh. Mara ke depan menentang senjata api musuh. Mara ke depan, ke depan, ke depan. Inilah tempat tinggal kami. Dulu ia dibuat daripada tanah. Sekarang dibina dari batu bata. Oh, semua ni dibina kemudian ke? Betul, dibina lepas ada... Miau. Dah lama Ya? betul awak tak balik kan? Oh, betul. Kali terakhir balik untuk berikan ceramah. Penyelesaian, terima kasih, Jabatan. Alah, Ketua Jabatan Zau rasa gembira masa dengar awak akan bawa dia balik untuk penyelidikan. Katanya awak prihatin pada kampung halaman. Jadi dia suruh jemput awak dan temankan awak dalam penyelidikan. Hati-hati Terima ya. kasih ya. Sekolah.
Sila masuk, baiklah. sila masuk. Sekarang budak-budak tengah belajar. Ikut sini. Pada musim bunga. Oh, tengah turut Hanya langit. laporkan musim bunga. Musim bunga. Boleh masuk? Masuk. Kamu ya. Sempena seruan kerajaan Fujian beberapa tahun ni, pihak kilang kami giat menyertai projek pembasmi kemiskinan. Memeo dah jelaskan situasi sekolah ni dengan jelas kepada kami. Kali ni kami nak tingkatkan usaha kami. Silakan minum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan ya. Ya. Jadi Tauke kami minta Memeo bawa saya untuk buat penyelidikan. Kami akan buat kaji selidik, tengok apa lagi yang kami boleh buat. Dalam perjalanan, Memeo ada beritahu saya. Ya. Sekarang bangunan sekolah ni memang cukup untuk menampung penggunaan. kasih. Mungkin ada kekurangan dari segi alat bantu mengajar. Pakaian seragam juga ada disebut. Ya. Saya nampak budak-budak dah pakai pakaian seragam. Iyalah, sejak bila tukar pakaian seragam ni? Kami baru tempah 2 hari lalu. Mereka baru je pakai. Semuanya sebab jabatan daerah mengadakan pertandingan choir. Jadi kami perlu sediakan pakaian seragam untuk mereka. Mereka nak sertai pertandingan choir? Ya. Pengetua bayi ni sukakan muzik dan juga pandai bermain akordion. Taklah. Saya sekumpulan dengan dia masa baru bekerja. Dia ni pandai seni tahu tak? Pandai seni ya? Baguslah macam tu. Muzik boleh melegakan emosi dan minda. Kalau budak-budak ni dapat membesar bersama keindahan muzik, pasti mereka sangat bahagia. Betul. Pengetua Bai, cuba bagi tahu lebih lanjut lagi tentang apa lagi kekurangan di sekolah dan apa yang perlu kami buat. Semuanya dah lengkap. Apa kata kalau kami tambah alat muzik ke? Betul tu. Bagus juga alat tambah muzik. alat muzik. Biar saya Sebab pelajar di sini tak berpeluang bermain alat muzik. Betul tak? Alat muzik. Ya. Oh, saya terlupa pula Pengetua Bai. Ya. Kilang kami pernah dema 4 buah komputer sebelum ni kan? Betul tak? Macam mana dengan komputer tu sekarang? Kaki tangan sekolah dah tahu gunakan komputer ke belum? Saya perlu memahami keadaan dan buat maklum balas kepada pihak kilang. Ayah, mana komputer tu? Dah tahu guna ke? Ayah? Komputer tu dah dijual. Saya nak tanya. Ayah jual komputer untuk sertai pertandingan choir ke? Berani ayah bertindak sembarangan kan? Pernahkah ayah fikir apa yang akan berlaku kalau penyelidikan laporkan hal ni kepada kerajaan? Baiklah, mungkin ayah tak pernah fikir kan ayah akan didenda. Pernah fikirkan saya tak? Saya datang dari jauh bersama ketua kilang untuk selidik sebab saya nak bantu pihak sekolah. Tapi tengok, apa yang dah buat ni? Memeo, ayah nak minta maaf. Ayah memang tak pernah fikir tentang akibatnya. Ayah selalu pentingkan diri sendiri. Asalnya saya tak nak ungkit. Saya tak nak ungkit lagi. Kalau ayah ada fikir demi keluarga kita, Mak takkan. Dah telefon ketua jabatan ke?
Ini ke lagu yang nak dinyanyi dalam pertandingan choir? Ya. Peraturannya nyanyi lagu bunga, tapi belum siap lagi. Akordeon ni... Oh, tak ada apa. Terjatuh je. Apa yang awak fikirkan ni? Komputer tu dermaan peniaga Fujian. Berani awak jual. Jabatan Pendidikan akan minta penjelasan. Tahu, ia akan jejaskan hubungan Jabatan Daerah dengan peniaga Fujian. Awak tahu tak? Sekarang ni saya hanya boleh tolong awak beli komputer tu kembali daripada peniaga komputer tu. Saya akan buat penjelasan untuk awak kalau-kalau mereka sudi maafkan awak. Perkara ni kita biarkanlah dulu. Kita berunding lagi lepas pertandingan choir. Dengar, Bai. Kita berdua dah lama berkenalan, tahu tak? Sejak dari mula bekerja lagi. Awak bukan orang macam ni. Awak lemah lembut dan juga ikut tertib. Kenapa awak jadi macam ni? Saya tak berubah pun. Saya cuma nak buat lebih banyak untuk pelajar-pelajar saya. Tengok. Sempena seruan Jabatan Pendidikan, saya bawa pelajar pergi menyertai pertandingan. Awak buat macam tu cuma nak sertai pertandingan? Yalah. Oh, taman permainan tu. Pihak awak tak nak luluskan peruntukan. Mana boleh saya biar pelajar saya tak ada apa-apa? Aduh, sudahlah tu, Bai. Dengar nasihat saya ni. Tolong jangan degil lagi, boleh tak? Saya tahu kenapa awak buat. Awak tak puas hati, betul tak? Kalau tak puas hati pun, awak tak boleh main-main dengan masa depan awak. Daripada ambil berat pada masa depan sendiri, lebih baik kita ambil berat pada masa depan pelajar. Bai, saya sangka dengan hubungan kita ni, saya pasti dapat pujuk awak. Dengarlah nasihat saya ni. Boleh tak? Jangan buat perkara yang bodoh. Masih sempat kalau awak nak berpatah balik. Asalkan awak bersopan dan sudi mengaku salah. Jangan besarkan lagi hal tu. Saya memang bertegas nak sertai pertandingan dan untuk baiki taman permainan sekolah. Sampai masa tu, kalau saya kena denda pun, saya sudi terima. Awak dah fikir baik-baik. Kak, kat mana Zoyan dan ayahnya? Zoyan ikut ayah awak pergi menyertai pertandingan choir. Dia ada kelas dan latihan lagi. Lebih sibuk dari saya. Lepas sekolah pun dia tak balik makan. Abang Yongfu awak pula suka tinggal dekat kedai. Jadi saya akan hantar makanan ke kedai untuk mereka berdua. Kak, hidup awak dah semakin baik kan? Awak pula. Saya pun baik-baik je. Dah beberapa tahun awak tak balik. Kesian ayah awak. Miang. Kak, saya marah sangat ni. Kan ayah saya tu dah matang. Kenapa dia masih bertindak tanpa hiraukan akibatnya? Pengetua, Meo dah balik ya? Ya. Dia dah pergi mana?
Entahlah. Pengetua. Memio. Mungkin pergi. Mungkin dia pergi jumpa Syekh Hua agaknya. Penguta tak apa-apa ke? Memio tak memahami saya. Tapi saya faham kesedihan dia. Dulu saya memang tak jaga dia dan mak dia dengan baik. Tapi kalau saya menyerah lagi, saya akan melukai hati pelajar-pelajar saya. Hari esok, kami sertai pertandingan kuaya. Hari ini ada raptai kali terakhir. Saya tak ada masa untuk pergi pujuk Memio. Debo, kamu tolong saya ya. Tolong saya pergi pujuk Memio. Bagi tahu dia. Walaupun ayah dia bodoh, dia bukan orang yang pentingkan diri sendiri. Ayah dia seorang guru. Seorang guru sepatutnya kena buat segalanya untuk pelajar. Kamu bagi tahu pada dia, janganlah marah pada si bodoh ni lagi. Janganlah berkira dengan dia. Ya? Secara jujur, ayah awak adalah cikgu yang terbaik. Dalam seumur hidup saya rasa paling bahagia masa jadi pelajar ayah awak. Bertahun-tahun ni, ayah awak juga dah mengajar Jayan. Daripada pertumbuhan Jayan hari demi hari, saya nampak bayang sendiri pada zaman kanak-kanak. Awak tahu tak, Jayan rasa gembira sebab dapat sertai pertandingan choir tu. Betul. Ya ke? Dia selalu cakap, Mak, saya nak bernyanyi. Mak dengar ya. Dia... Memio. Pergi. Saya pergi dulu.